Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nizamiah Asikin Muhammad Zukni dalam Dunia 11 pagi. Perdana Menteri Britain Liz Truss umum letak jawatan sekaligus muncul Perdana Menteri paling singkat berkhidmat dalam sejarah Britain, iaitu selama 6 minggu. Pengunduran Truss susulan belanjawan yang dibentangkan kerajaannya mencetuskan pergerakan dalam pasaran kewangan dan ekonomi, menyaksikan beberapa siri peletakan jawatan lain dan pemecatan dalam kerajaan, serta isu disiplin dan perpaduan dalam Parti Konservatif. Pemilihan tampuk kepimpinan baharu akan diadakan dan diselesaikan dalam tempoh seminggu. Truss bagaimanapun akan menjalankan tugas sebagai Perdana Menteri sehingga penggantinya dilantik. Myanmar bersetuju agar pelarian Rohingya dihantar pulang dari Bangladesh di bawah perjanjian dua hala yang ditandatangani pada November 2017. Manakala kemudahan di negeri Rakhine sedang dibangunkan. Perkara itu dimaklumkan Menteri Luar Bangladesh A.K. Abdul Mumin. Menurut beliau, China sebagai sekutu penting Myanmar akan memudahkan proses penghantaran pulang. Abdul Mumin memberi taklimat kepada media sejurus selepas mengadakan pertemuan dengan utusan China ke Dhaka, Lee Jiming. Bangladesh kini menjadi tuan rumah kepada lebih 1.2 juta pelarian Rohingya yang berada di kemah sementara di daerah sempadan selatan Cox's Bazar. Sekurang-kurangnya 50 orang terbunuh dan hampir 300 lagi cedera dalam keganasan di Chad. Insiden berlaku ketika ratusan orang awam turun ke jalan raya mengadakan bantahan bagi menuntut peralihan lebih cepat kepada pemerintahan demokrasi. Berikutan itu, Perdana Menteri Saleh Kazabo mengisytiharkan darurat. Dia menyifatkan tragedi itu sebagai pemberontakan bersenjata. Namun, kumpulan hak asasi manusia mendakwa orang awam yang tidak bersenjata telah dibunuh oleh pasukan keselamatan. Pihak berkuasa dituduh bertindak kejam terhadap peserta demonstrasi di ibu negara N'Djamena dan beberapa bandar lain. Sementara itu, Kesatuan Eropah EU mengutuk sekeras-kerasnya pertempuran maut antara polis dan penunjuk perasaan di Chad. Menerusi satu kenyataan, Ketua Dasar Luar EU, Joseph Borrell menggesa siasatan segera dilakukan untuk membawa mereka yang bertanggungjawab ke muka pengadilan. Menurut Borrell, penindasan dan keganasan ke atas orang awam secara berlebihan merupakan pencabulan serius terhadap kebebasan bersuara sehingga menjejaskan proses peralihan yang sedang berjalan. Krisis Rusia-Ukraine. Presiden Volodymyr Zelensky menuduh Rusia menanam periuk api di empangan hidroelektrik di wilayah Kherson di selatan Ukraine. Zelensky mendakwa empangan Kharkovka itu berada bawah kawalan tentera Moskow. Dia bimbang jika loji kuasa itu musnah, terusan Crimea Utara akan hilang seterusnya, mengundang malapetaka besar. Semalam Zelensky memberitahu Kesatuan Eropah, kepimpinan Kremlin telah memberi arahan untuk menjadikan sistem tenaga itu sebagai medan perang. Dalam pada itu, kerajaan Britain maklumkan negara itu mengenakan sekatan ke atas 3 jeneral dan firma senjata Iran. Ia berhubung penggunaan dron Iran oleh Rusia yang menyasarkan kemudahan awam di Ukraine. Individu yang disenarai ialah 3 pegawai tertinggi tentera Iran serta pembuat dron Shahid Aviation Industries. Setiausaha luar James Cleverly berkata sokongan Iran terhadap perang Moskow adalah tindakan yang tidak boleh diterima. Malah ia bukti jelas yang menunjukkan Tehran tidak stabil dalam keselamatan global. Sukan bola sepak Liga Eropah. Gol tunggal Granit Xhaka pada separuh masa kedua memastikan Arsenal mara kepusingan kalah mati. Dalam aksi kumpulan A awal pagi tadi, pendahulu Liga Perdana itu menundukkan PSV Eindhoven 1-0 sekaligus menempati tiket ke kelompok pusingan 16 terbaik dengan baki 1 perlawanan. Anak buah Mikel Arteta kini mengumpul 12 mata, 5 mata mengatasi PSV di tempat kedua. Akhir sekali Steven Gerrard dipecat sebagai pengurus Aston Villa. Keputusan dibuat pengurusan tertinggi kelab itu kurang 2 jam selepas pasukan itu tewas 0-3 kepada Fulham. Ia sekaligus menyaksikan bekas bintang Liverpool itu hanya 11 bulan berada di Villa Park. Villa ketika ini bergelut dengan prestasi buruk, hanya menangi 2 daripada 11 perlawanan Liga setakat ini. Skuad The Lions kini berada di tangga ke-17 berkongsi 9 mata dengan Wolverhampton. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syaridah Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.